Assalamualaikum, saya Ifa. Dan saya Abi. Anda sedang menonton rancangan Purple Talk Season 1. So Ifa, hari ni kita nak borak apa dengan Dr. Niba? Okay. So siapa tak kenal Dr. Niba? Okay, sebelum ni pun kita ada buat Purple Talk dengan dia. Kalau bukan Purple Talk pun kita ada live. Okay, sebelum ni banyak live dengan Dr. Niba. Dr. Niba ni adalah adalah Dr. Niba adalah Senior Dental Officer di Klinik Pergian Syalinda. Okay, so Dr. Niba base dia dekat Klinik Pergian Syalinda MRTC. So siapa nak jumpa Dr. Niba boleh pergi. Boleh datang ke MRTC. Okay. So sebelum kita teruskan, kita tak nak buang masa. Kita ini nak terus tanya Dr. Niba sebab ramai sangat yang tanya. Topik ni sangat menarik. Betul. Tapi sebelum kita mula Doktor, kita kenalah like dulu. Lepas tu share. Doktor dah like belum? Dah. Dah. Okey. Jadi doktor, hari ni sebabkan hari tu lah punya video ramai pula yang DM saya dekat page klinik tu. Okey. Dia cakap saya nak Dr. Niba yang buat. Saya nak Dr. Niba pula yang jawab. Ramai request. Jadi saya cuba. Soalan dia ada. Yang ni saya rasa saya pernah dengar tapi saya tak tahu lah jawapan saya. Sebab saya pernah salah cakap lah. Dia punya soalan, betul ke kalau lepas kita gosok gigi kita tak boleh kumur? So lepas gosok gigi tu macam tu je dia ada. Betul ke? Sebelum saya jawab tu saya nak tanya Awi dengan Ifa dulu. Ada you guys kumur tak lepas gosok gigi? Kumur ke tak kumur? Kumur. Sebab kita orang tanya doktor. Sebab benda tu macam tak logik je. Kita orang kumur, tiba orang tanya macam tu. Sebab saya kumur. Sebab saya pernah try tak kumur. Alhamdulillah. Saya rasa macam sejak orang tu tanya soalan, saya try benda tu sekarang tak menyenangkan. Okay. Actually ya betul, kita tak patut berkumur. Kita tak patut berkumur selepas berus gigi. Kalau doktor? Okay, ni macam ni. Macam dengan Awi cakap, memang rasa tak selesa. Dia macam bila, ingat tak masa kita sekolah dulu, ada staff nurse datang and then kita kena berbaris kat luar, kena beratur, lepas tu tepi longkang, lepas tu dia minta kita berus gigi kan. Lepas tu, nurse tu sendiri akan cakap, berkumur. Okay, dia akan cakap kumur. Betul. Okay, so sejak tu kita pun tak ikut-ikut. Memang kena kumur. Dia ada sebab dia. Sebenarnya kita, untuk kanak-kanak memang kita galakkan untuk kumur. Sebab dia orang tak pandai macam nak kata, kita tak nak dia orang tertelan ubat gigi. Dia orang tak pandai nak meludah. Betul. So kita just minta dia cuci kumur, dia ludah je semua. Kita takut dia tertelan. So actually cara yang betul sebagai seorang dewasa, kita tak patut kumur lepas berus gigi. Betul. Yang dah dewasa je lah. Bila kita dah besar-besar, macam kalau yang dewasa, macam kalau boleh selepas 12 tahun tu dah boleh mempraktikkan cara ni lah. Yang dah dewasa je lah. So pakcik atuk semua ingat buat berus gigi jangan kumur. Termasuk dewasa juga. Okay. So apa pentingnya dalam ubat gigi tu ada apa? Ada Florida kan? Ya, betul. So apa pentingnya Florida ni untuk kita sampai kita tak perlu nak kumur pun, tak perlu nak buang pun? Okay, actually Florida penting. Florida actually dimasukkan dalam ubat. Florida ada dalam banyak bahan atau nak kata bahan dalam kehidupan kita. Okay, kita ada fluoride tablet ada. Fluoride ubat, tapi sebab kita dental, so kita bercerita kita biasa dengar fluoride ubat gigi je. Okay, so ubat gigi ada fluoride sebab Florida ni kita perlukan dia untuk menguatkan struktur gigi. So bila kita guna ubat gigi yang berfluorida, fluoride tu akan melekat pada permukaan lapisan gigi and dia akan menguatkan gigi tu. So kalau kita makan apa-apa and kalau macam caries terbentuk, caries tu gigi berlubang so caries tu terbentuk sebab ada pembentukan asid ke atas permukaan gigi. So bila ada fluoride akan menghalang daripada menghakis. Betul, So that's why itu adalah kepentingan Florida untuk gigi. So kalau kita kumur Florida tu pun sekali keluar. Itulah sebab kita cakap jangan kumur. Sebab kita kumur, kita berus pun, korang berus agak-agak berapa lama setiap kali berus? Paling 3 minit. 3 minit lama tu. Lama tapi baguslah. Dia actually kajian menyatakan kita kena berus at least untuk 2 minit. At least 2 minit. Lama Awi tengah fikir ni.
Mesti lama ni kan. Ini kan kalau nak senang, saya selalu bagi tips. Kalau nak berus gigi, kita tak tahu berapa lama kita beruskan. Sometimes kita berus kita rasa lama, tapi bila kalau kita buat timer lah kan, tak sampai 30 saat pun kebanyakan masa lah, majority. So saya selalu bagi tips. Letak timer dalam toilet. Mainkan lagu. Mainkan lagu tu actually macam kata secara purata, satu lagu tu berapa, like 2 minit, 2,5, 3 minit. Janganlah pilih lagu Bollywood ke apa, panjanglah lagu dia. Tapi kalau lagu-lagu macam biasanya 2 minit, 2,5 minit. So start sampai habis lagu. So kita dah tahu ni memang confirm saya berus 2 minit. Nanti mak saya kata, Ifa, apa yang kau buat kat dalam? Cakap mak jangan kacau saya 2 minit saya nak berus ni. Atau dalam kan kita punya auto kit, kan kita ada timer tu. Yang tu kalau korang time tu, kalau betul lah dia buat tu 2 minit. Ya, 1,5 ke 2 minit setengah. 2 minit setengah. Yes. So dia macam tu. Saya fikir juga kalau buka lagu gosok gigi. Itu bukan gosok gigi, auto menangis saya. Tak kisahlah, janji bergosok. Dan kebanyakan orang selalunya bila tanya berapa lama kau berus gigi, entah sampai aku rasa bersih dan semua kawasan dah kena. Dah lah. Itulah jawapan orang. Saya setuju lah kalau 30 saat tu mungkin lah. Betul, kalau saya dulu pun saya rasa saya berus 30 saat ke 1 minit je. Sebab kita berus cepat. Tapi saya dah cover semua permukaan gigi, so saya rasa macam bersih. Tapi actually tak. Lagi kalau dah lama nak gigi kan. Salah. Tu awi lah gitu. Yang penting kita selesa. Betul kan? Okey, faham. Okey doktor. So tadi saya dah tanya sikit. Sekarang soalan kedua saya. Okey. Betul ke kalau kita menggunakan ubat gigi yang berlebihan, ianya boleh menyebabkan fluorosis? Fluorosis. Ya. Sikit kurang ada bunyi. Okey, teruskan. Okey. Fluorosis. Okey, fluorosis tu adalah satu keadaan di mana kita terdapat fluorida yang berlebihan dalam gigi atas permukaan gigi kita. Okay, so kita boleh tahu actually bila kita tengok seseorang punya gigi, tak tahu if you guys pernah tengok atau maybe you orang ada atau family member pun ada, fluorosis tu dia akan present macam ada gigi tu bertumpuk-tumpuk putih. Maksudnya dia ada warna dia tak sekata. So itulah fluorosis. Ya, betul. Fluorosis pun ada 3 jenis, yang mild, yang moderate, yang severe, yang teruk. Okay, so yang tumpuk sikit-sikit tu mild lah. Ada yang kalau serius sangat fluorosis dia, gigi dia boleh jadi tukar jadi warna coklat. Ada. Itu yang teruk. Jarang lah kita jumpa kes macam tu kat Malaysia. So far saya tak pernah, tapi ada kes. Kenapa okay, macam doktor cakap tadi, okay, maybe di sebelum live ni start tadi kan doktor kata sebab dia gigi tu apa yang kita makan, contohnya kita tertelan ubat gigi sebab terlalu banyak kan. Yes. So apa yang kita makan tu walaupun gigi kekal tu belum tumbuh, dia akan keluar dia macam fluorosis kan. Yeah. So kalau yang gigi dia dah ada gigi kekal, lepas tu gigi dia dah cantik, boleh jadi fluorosis tu? Tak ada. Rasa tak ada kemungkinan yang maybe kecil, tapi sebab gigi tu dah terbentuk. Biasanya fluorosis akan terjadi bila gigi tu sedang membentuk. So kita takkan nampak fluorosis dalam kes macam gigi susu. Jarang. Tak ada. Tapi biasanya fluorosis kita boleh tengok di kalangan orang gigi dewasa, gigi. Yes. Saya macam tertanya, kalau cakap pasal dewasa, jangkaan umur untuk berlakunya fluorosis betul? Saya betul kan ni. Fluorosis tu agak daripada umur berapa sampai berapa? Gigi pertama, gigi kekal pertama yang nak tumbuh keluar, gigi kekal ya 6 tahun. So sampai 6 tahun tu memang ada macam nak kata kita kena betul-betul jaga. Kita tak nak consume, tak nak terlalu makan atau tertelan banyak fluoride. So gigi yang terakhir nak keluar dalam mulut ialah 14-15 tahun, gigi kekal semua dah keluar. So kalau kita tertelan fluoride yang terlalu banyak, tak ada kesan pada gigi, tapi dia boleh menyebabkan keracunan untuk badan kita sendiri sampai ada nanti kesan-kesan negatif dia sampai kena pergi hospital lah. So maknanya kalau waktu kecil-kecil saya suka makan bagi kodok Melayu dulu. Ni kena cek gigi ni, tengok ada fluorosis ke tak. Kodok Melayu kan sedap kan? Ya.
So sekarang banyak, that's why kita selalu advise untuk parents, especially kalau diorang nak guna nak ajar anak-anak untuk berus gigi. Actually kalau sampai 7 tahun tu parents sendiri yang kena tolong beruskan. Jangan bagi anak berus sendiri. Tu satu. Lagi satu, pastikan diorang kumur. Untuk kanak-kanak tak apa, kumur. Bila diorang dah semakin besar, dah boleh ajar diorang, okay, dah boleh start, just ludah je. Bila diorang dah pandai ludah, diorang tak pandai telan lah kan, so dia okay, boleh ludah. Macam ubat gigi kanak-kanak kan, saya dengar tak ada fluoride. So boleh lah telan, maksudnya tak ada efek apa-apa. Macam budak-budak kan suka macam benda, dia ingat tu dia rasa sedap. Sebab sekarang kan dalam market pasaran ada banyak ubat gigi yang berperisa. Betul kan, sebab ada fluoride, ada, tapi dalam kuantiti yang kecil. And also that's why parents minta dia kumur je. Guna air just kumur. Kumur je. So untuk ibu-ibu bapa di luar sana, anak-anak anda tengah berus gigi, kumur sahaja. Kumur, yes. Untuk kanak-kanak kita nak, sebab kita tak nak diorang tertelan. Tapi yang setahun 2 tahun tu macam susah je nak suruh dia kumur. So saya dah nak buat, so saya risau juga. Kat situ then kan kuantiti ubat gigi yang digunakan. Yang kecil kita je sikit je. Apa kesan dia kalau macam kanak-kanak atau budak dia ambil ubat gigi yang ada fluoride ni, walau kita tahu fluoride ni tak bagus untuk budak, so apa kesan dia? Maksudnya ada efek sampingan ke terhadap budak punya gigi? Macam saya cakap, fluoride tu untuk menguatkan gigi. Okey, kalau sama juga. Sama juga. So dia kuat tapi dia cuma berlebihan ke macam mana? Dia akan just kuatkan gigi, dia akan mengelakkan gigi tu dari rosak. Oh, itu je. Itu je. Oh, so fluoride ni bagus. Untuk kadang-kadang orang dewasa pun ada yang datang sapu fluoride juga. Kalau dia orang actually banyak lah macam kegunaan fluoride ni. Just kita selalu cakap untuk orang kanak-kanak, tapi ada juga orang dewasa datang bila gigi dia orang sensitif, atau bila ada orang macam dia orang mulut dia orang tak banyak air liur, mulut kering. Bila mulut kering, caries boleh terbentuk dengan cepat, lebih kerap. So sapu fluoride. Sebab ubat gigi tu tak cukup. So dia kena datang, saya ada seorang patient setiap 3 bulan. Dia dewasa dalam 40-an, dia datang setiap 3 bulan untuk sapu fluoride. Memang sapu fluoride untuk 3 bulan sekali lah. Tak semestinya, dia ikut kehendak seseorang patient tu. Kanak-kanak kalau biasanya setiap 6 bulan. Tapi ada kanak-kanak yang kadar caries dia terlalu tinggi, banyak makan coklat, tak pandai jaga kebersihan mulut, then 3 bulan. 3 bulan ada, 6 bulan ada, setahun sekali pun ada. So selepas doktor sapu fluoride tu, doktor minta dia kumur ke? Tak. Fluoride yang disapu di klinik, kepekatan dia tinggi, very very tinggi berbanding dengan ubat gigi. Ya, betul. So that's why doktor je yang kena sapu. And kita kena sapu dia, adalah caranya, so that kalau tertelan pun dia telan sikit je. And lepas sapu fluoride tak boleh kumur. Tak boleh, saya cakap lah, minum air, makan, kumur, semua tak boleh. Ludah je lah kalau dia nak ludah, dia rasa tak selesa. So selama berapa jam? Setengah jam. Biasanya setengah jam. Lepas setengah jam pun dia punya fluoride still ada lagi? Ada dah. At least kita dah bagi masa sikit untuk fluoride tu untuk melekat kat permukaan gigi. So that's why setengah jam tu cukup. So lepas setengah jam tu fluoride tu dah kurang dah, tak ada lah. Dia dah tembus ke dalam permukaan gigi. Yes. Okay, Abi nak tanya apa tadi? Saya sebenarnya bila dengar kelihatan gigi sensitif tu. So tu topik yang macam nak katakan macam misteri tau. Semua orang ada masalah lagi, ramai orang. Gigi misteri fluoride. Fluoride boleh menguatkan gigi yang ada sensitiviti. Jadi kenapa fluoride boleh menguatkan yang gigi yang ada sensitiviti? Sometimes gigi tu gigi tu berlapisan nipis. So bila kita yang gigi tu tak perlukan tampalan. So kita sapu fluoride. Fluoride tu boleh macam kata membentuk satu lapisan yang protective layer lah, lapisan ke atas permukaan gigi tu. So bila kita makan, minum apa-apa yang terlalu sejuk ke manis, panas, kita rasa sensitif tu kurang. Okey. Bila cakap saya, apa contoh, kita tengok dekat iklan dekat TV, ada ubat gigi Sensodyne. Ya. Tak mahu mention. Okey, beza ke fluoride yang digunakan oleh ubat gigi Sensodyne dengan yang dekat klinik sedia kan? Tak, sama je. Sama je. Sama je. Semua brand ubat gigi
Sebab dia kena patuhi standard yang ditetapkan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia, KKM. So fluoride tu kalau Awi pergi farmasi atau pergi beli semua brand, tengok dia punya kandungan fluoride tu sama sahaja. Cara marketing. So that's why kita tak sarankan, kita bukannya, kita sebagai dentist kita takkan cakap kat patient kena beli berus gigi ni. Mana-mana berus gigi pun okey. As long as you beli yang macam nak kata yang KKM dah luluskan. Okey, saya nak tanya doktor. Tadi kan kita bincang pasal fluorosis. So ada tak cara penyelesaiannya untuk fluorosis? Bila dah ada fluorosis, kita gigi tu tak akan, macam nak kata, dia tak akan pulih kepada macam gigi orang lain. Macam orang lain. So ramai patient yang datang yang ada fluorosis, dia kata doktor saya nak putihkan gigi. Sebab dia rasa macam gigi tu bertumpuk-tumpuk, tak sekata kan warna dia, so dia nak cantikkan gigi dia. Kita tak galakkan. So ada setengah rawatan je lah, ada certain rawatan yang kita boleh buat untuk kes-kes fluorosis macam veneer, crown. Soalan. Tiba-tiba bermain di fikiran. Bayangkanlah kalau dia adalah seorang lelaki berumur 45 tahun. Tapi gigi dia semua dah hilang. Yang tinggal dekat depan je 2 batang. Boleh, sebab tapi dia datang klinik dia nak buat untuk fluoride. Dibenarkan ataupun tidak? Kalau dia perlukan fluoride tu, kenapa tidak? Boleh je. Ya, sebab tinggal 2 batang kan dia sayang gigi. Kita kena tahu juga yang gigi lain tu hilang kenapa? Sebab gigi goyang ke, gigi rosak ke. So kita kena tanya, kita kena tanya patient apa puncanya, kenapa gigi tu semua hilang? Ada banyak punca. Lepas tu baru kita nasihatkan dia kalau dia perlukan fluoride atau tidak. Saya ingat kanak-kanak je kena datang ke klinik untuk sabuan fluoride. Bukan semua orang dewasa, ada setengah orang perlukan. Tu that's why kita always advise setiap 6 bulan check up. Masa untuk pemakaian fluoride di klinik berapa lama? Maksudnya dari masa patient datang. Prosedur tu berapa lama? Kalau kanak-kanak, kalau dia bagi kerjasama, dia duduk kat situ diam-diam, tak sampai 5 minit pun dah siap. Kalau orang dewasa? Lagilah cepat. Kalau dia macam sama. Orang dewasa tak menangis macam Awi. Betul. Kalau minta dia buka mulut, dia dengar je, tak gerak-gerak. Senang. Dia sekali sapuan je ke? Semua gigi? Semua gigi, semua permukaan. So depan, belakang, punggung atas, dalam. So maybe lepas ni saya boleh buat fluoride ni rasanya. Nak cuba boleh? Sakit? Tak. Soalan seterusnya. Sakit. Saya pun teringin nak tahu apakah komen doktor terhadap fluoride ni bila kita buat pemakaian tu. Dia sakit ke, ngilu ke? Sebab kita tahu kadang-kadang contoh kita ambil macam whitening, memang ngilu waktu pakai, tapi efek dia memang kita boleh puas hati. Tapi fluoride ni pula, adakah dia ngilu, sakit ataupun tak ada rasa langsung? Tak ada rasa langsung. Dia macam guna ubat gigi, macam berus gigi. Kita kena doktor kena keringkan permukaan gigi tu dulu. Lepas tu sapu je. Okay, kalau macam orang dewasa, macam doktor cakap tadi kan, orang dewasa ikut dia punya keadaan gigi yang mana satu. So keadaan gigi yang macam mana yang perlu datang ke klinik untuk buat sapuan fluoride? Kalau gigi berlapisan nipis, kalau dia gigi yang tu sebabnya, maksudnya mudah sensitif. Mudah sensitif, tu maknanya gigi dia nipis lah. Tak semestinya. Kadang-kadang sensitif tu sebab dia ada lubang. Kita kena check dulu. So bila kita dah datang, patient tu datang, kita dah check up gigi, tengok tak ada lubang, semua okey, tapi ada setengah area yang dia cakap sensitif tu nipis, then boleh sarankan fluoride. So boleh nampak ke gigi tu jenisnya nipis ke? Doktor boleh kena pasti ataupun doktor just tanya dia? Sebab kita dah ramai, biasanya doktor dah banyak tengok patient, so kita setengah boleh kena pasti kalau gigi tu nipis atau tidak. So itu pentingnya korang kena datang check up 6 bulan sekali, sebab doktor lebih tahu gigi korang semua berbanding korang sendiri. Betul tak? Betul. Saya ni cuci gigi, belum tentu gigi saya sihat. Cuci tak banyak. Kalau cakap pasal cuci gigi kan, saya ada patient tadi seorang, dia datang untuk scaling. So kita selalu tanya kali terakhir buat scaling bila. Saya tanya last, nanti kita cakap scaling, patient tak tahu kan. Saya kata last cuci gigi bila? Pagi tadi doktor, saya cuci. Tak. Bukan cik, saya tahu cik berus gigi pagi tadi. Tak, ni cuci gigi kat klinik. Tak pernah doktor. Macam okey. Kalau scaling dia tahu? Scaling patient tu tahu? Tak tahu. Dia bila book appointment tu dia kata, doktor, saya nak servis gigi.
Betul. Yang itu saya setuju sebab bila macam saya berhadapan dengan orang biasa cakap pasal scaling kan. Scaling tu apa? Saya macam cuci gigi tahu? Tahu. Dia macam perempuan nak pergi servis kereta. So dia tahu servis dia. Dia tak tahu apa masalah. Betul. So lelaki je yang tahu. Biasanya orang yang betul. Biasanya orang yang tahu guna perkataan scaling tu ialah regular check up. Memang setiap 6 bulan tu atau setahun sekali tu memang dia wajib buat check up tu. So dia orang memang dah tahu dah perkataan scaling tu. So lepas ni kalau kita buat video lagi kan pasal topik scaling, jangan cuci gigi. Pagi tadi. Oh, ya kena buat. Tak ada lah. Pagi tadi. Oh, okey. Okey. Ada soalan? Okey. Kan orang kata masa berus gigi tu kena berus lidah sekali. Ya, betul. So fluoride tu akan pergi pada gigi saja. Kalau lidah ni kita tak kumur, macam mana? Adakah dia melekat kat lidah? So nanti kita minum, macam mana dia nak serap kat lidah? Lidah tak perlukan fluoride. So kita berus gigi tanpa ubat gigi. Kita berus gigi tak faham. Kalau maksudnya orang kata berus gigi tu kena berus lidah sekali. Ya, betul. So bila kita Saya pun tak faham. Okey. Kena berus lidah sekali. So bila kita dah alang-alang berus gigi tu, last kali kita berus lidah. Pasal ludah je lah yang berlebihan tu. Tahu tak kenapa dia cakap kena berus so, lidah? Fluoride tu tak melekat pada lidah? Tak, lidah tak perlukan fluoride. Kita just nak buang sisa makanan yang yang melekat kat permukaan lidah. Lidah tu kan korang imagine kapet kita, kapet rumah tu. Dia macam nak kata berbulu. Lidah pun berbulu juga. Kita tak dapat rasa, tapi kalau kita tengok bawah mikroskop, lidah kita berbulu. Okey. Ya, sebab nak tengok lidah ni. Saya nak tengok cermin sekejap. So dia macam kalau kita pun macam tengok mak kan, mesti setiap setahun sekali minimum dia akan bersihkan kapet kan dia, atau dibawa keluar dia ketuk-ketuk bagi macam itulah. So lidah pun kita kena berus sebab dia makanan ke kuman boleh terperangkap kat situ, itu yang boleh menyebabkan nafas berbau. So doktor, sampai situ je topik kita berkenaan dengan fluoride untuk hari ni. Tapi sebelum kita akhiri sesi ni, saya nak doktor bagi sedikit nasihat dekat orang ataupun masyarakat dekat luar sana berkenaan dengan fluoride dalam kehidupan kita. Okay. So seperti mana kita tahu, kita ada banyak sumber-sumber informasi sekarang yang kita boleh baca kat internet, surat khabar, magazine kan, pasal fluoride. So apa yang kita dari bahagian dental kita nak nasihatkan, kita tak tahu mana yang informasi yang sahih atau palsu. So please check up setiap 6 bulan, penting, regular dental check up. And bila you guys datang untuk check up, baru kita sebagai doktor gigi, kita boleh check gigi anda and boleh bagi tahu sama ada apa rawatan yang diperlukan, sama ada kita perlukan fluoride tambahan atau tidak. Sebab seperti mana yang kita dah cakap tadi, fluoride memang ada dalam berus gigi kita, ubat gigi kita. So kalau perlukan fluoride yang berlebihan, kita di klinik gigi boleh membantu. And especially untuk kanak-kanak juga, please bawa yang ada anak-anak kecil, dah boleh start bawa check up, dah ada gigi pertama yang dah tumbuh, dah keluar, dah boleh bawa mereka untuk check up. So dari sana kalau kita start amalkan sapuan fluoride dari kecil and kita expose mereka kepada penjagaan pergigian dengan betul, so barulah mereka boleh jaga gigi mereka sampai ke dewasa. So, doktor, memandangkan sekarang ni kita masih belum menang dengan pandemik COVID-19 dan sekarang PKP. Sebelum tu terima kasih kepada doktor kerana sudi join kita punya Purple Talk. Nak minta doktor punya nasihat sebagai seorang frontliner kepada mereka di luar sana untuk mematuhi SOP ataupun biasa dengan norma baru. So seperti mana kita tahu, nombor sekarang sedang menurun, tapi kita macam tak puas lagi, kita masih tak tak macam dulu. So kalau kita nak kembali kepada mana yang sebelum rindukan, nak keluar jalan, nak keluar pergi makan-makan, kita kena jaga SOP, jaga social distancing, face mask, and also please pergi register untuk vaksin. Bila dah dapat tarikh vaksin, pergilah ambil vaksin, jangan tak pergi pula. And also untuk parents, registerkan mereka, untuk kawan-kawan semua. Yang penting jaga social distancing, face mask. Doktor, terima kasih sebab sudi bersama dengan kita. Sama-sama. Tapi sebelum saya akhiri kan, kita ada trademark doktor. Trademark ni sangat popular. So boleh saya mulakan? Ciuman nawat anda bermula di klinik pergigian Syalinda. Bye bye.